emas, bina jati diri, menempuh onak duri, gigih berani. Bersama kita melangkah, membangunkan tijarah, pemimpin beramanah, ukhuwah berhikmah dan beristiqomah, mencari rahmat dan beristiqomah, reda ilahi. Mari, 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 mantap ilmu di dada. Mari, 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 pendapatan pasti berganda. Kita sehati sejiwa, sinergi bersama ikhtisas. Wow, sinergi bersama, bersama ikhtisas. Mari, 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 mantap ilmu di dada. Mari, 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 pendapatan pasti berganda. Dunia kita taluki, akhirat kekal abadi. Wow, kini masanya kita wariskan legasi murni. Kini masanya kita wariskan legasi murni. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Saya serahkan, kita masih lagi menunggu lagi lebih lagi partisipan, baru ada 2 orang. Tak apa, saya ingat Encik Yusof, boleh saya mulakan dulu tak? Saya sedikitlah okey. Sebagaimana yang anda semua tahu, Encik Yusof akan present untuk hari ini, tapi saya just ingin menunjukkanlah apa sepatutnya kita dalam azam baru ni, apa yang kita perlu, yang ada dalam Islam dan juga kepada orang yang berjaya. Sebelum kita share dengan orang lain lebih pengalaman Encik Yusof, okey, dalam Islam kita ada 7 perkara, iaitu tadabbur Al-Quran ataupun membaca lebih banyak Al-Quran, tingkatkan ibadah, mempertingkatkan ilmu agama, berakhlak mulia, bersosial dalam masyarakat, zakat dan infak, dan sentiasa refleksi diri. Itu adalah dalam Islam. Okey, kalau pada orang yang berjaya, 9 azam tahun baru ialah, pertama ialah menyatakan matlamat yang bukan resolusi, iaitu dia smart, specific, measurable, iaitu boleh dikira, attainable, realistic dan juga timely. Dia ada time frame. Okey. Dan kita perlu jangan berfikir pasal apa orang nak fikir. Berhenti berfikir tentang apa yang difikirkan oleh orang lain. Lantaklah apa orang lain nak cakap. Kita jangan ambil pot. Nombor 3 ialah uruskan masa dengan baik. Nombor 4, kita luangkan lebih masa dengan keluarga. Nombor 5, kita ada ruang untuk kita relax. Jangan terlampau tertekan. Kita ada masa untuk kita relax. Keenam, kita kena pilih sihat sebelum sakit. Okey, kehidupan kita kena ada kesihatan, iaitu ada senaman, makan makanan yang sihat. Nombor 7,
Hidup kita perlulah terancang dan teratur. Nombor 8, kita kuasai ilmu atau kemahiran baru. Dan nombor 9, kita mencari mentor atau rakan kongsi yang bertanggungjawab. Seperti Encik Yusof. Okey, pada saya lah, saya boleh boleh jadikan dia sebagai idol lah, idol. Okey, sekian saja. Silakan Encik Yusof. Saya serahkan pada Encik Yusof. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malam ni giliran saya untuk menyampaikan sedikit pandangan tentang boleh dikatakan azam tahun baru lah. Mana tahun baru kita dah berlalu hari 12 hari tak dari sini? Ini ya betul lah. Ini hari ke-12. Hari ke-12 . Okey, suara saya clear ke tidak? Clear, clear. Clear. Okey, suara orang tua-tua ni memanglah kena tanya Okey, untuk kita apa ni orang kata untuk azam baru tahun baru ni memang dibuat oleh orang yang mempunyai wawasan lah. Tapi azam baru ni selalu je dibuat pada tahun baru je. Tapi yang sebenarnya tidak semestinya untuk tahun baru. Dia boleh dibuat setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan. Jadi azam ni dia kadang-kadang tinggal macam tu saja. Dia habis dia tu je. Kita toleh sedikit ke belakang pada tahun lepas. Adakah kita ni tercapai apa yang kita dah rancang tahun 2023. Kita pandang balik sejenak ke belakang. Kalau tercapai, alhamdulillah lah. Kalau tidak, kita tengok berapa persen lagi yang sepatutnya kita capai. Kalau tidak 100%, mungkin 60%, 70%, 80%. Kalau 100% tu memang cantik lah. Alhamdulillah lah. Tapi kalau tidak tercapai, apa sebab? Kita mesti cari point dia. Apa sebab tidak tercapai? Selalunya kalau kita masa kecil-kecil kalau kita belajar naik basikal, bila kita jatuh, kita bangun, kita try lagi. Kita bangun, try lagi. Tak ada kita jatuh, kita terus diam, mana kita takkan berjaya naik basikal lah. Jadi jatuh tu adalah satu learning process. Learning process untuk kita mencapai kejayaan. Apa juga kita perlu ada orang kata jatuh bangun ni tetaplah dalam hidup kita mesti ada jatuh bangun. So untuk tahun ini kalau kita nak setkan kita punya matlamat ataupun goal setting pun boleh dipanggil, kita mesti perlu mindset yang betul. Mindset yang betul ni maknanya you punya mindset, apakah you nak dalam hidup you? Daripada segi ekonomi, sosial, pelajaran, bisnes. Jadi nombor satu kita ada dalam ikhtisas. Tak dapat tidak kita menjalankan bisnes takaful. Jadi untuk memajukan takaful, nombor satu you punya mindset. Tak dapat tidak. Mindset you kena betul. Kalau mindset you tak betul, ala kadar je, believe me lah, you takkan ke mana. You tinggal di situ juga. Tahun demi tahun, you ulangi benda yang sama dan takkan berjaya. Takkan berjaya kalau tak ada mindset yang betul. Setelah mindset, you mesti ada kekuatan. Kekuatan ni dengan arti kata kesungguhan lah. Kesungguhan, kekuatan dan kesungguhan tu perlu. Kalau jika you tak ada kesungguhan, you sambil lewa je you buat, believe me, you pun takkan berjaya. Dengan arti kata, kesungguhan ni bila ada meeting kena pergi, bila ada briefing kena pergi, bila ada Cik Rosli buat dulu hari Rabu hari Rabu dengar. Sebab kita perlukan ilmu. Untuk berjaya seseorang tu dia perlu knowledge. Kalau tak ada knowledge dalam bidang apa pun you takkan berjaya. Katakanlah you tak ada pengetahuan tentang nelayan, you nak pergi tangkap ikan di laut, you tak ada ilmu penangkap ikan,
you takkan berjaya. Orang dapat banyak, you dapat sikit. Begitu juga pertanian. Kalau you tak belajar macam mana nak tanam pupuk, macam mana nak semai, nak siram, bila nak bagi baja. Kalau you tak ada ilmu tentang pertanian, believe me, hasil you takkan berjaya sebaik yang orang dapat lah. Jadi itu keperluan mesti ada ilmu, knowledge lah. Dan ketekunan. Yang ketiga ketekunan. Tekun ni dengan arti kata kerja kuat lah. Kerja kuat maknanya kalau you dah set appointment nak pergi jumpa orang, nak present takaful dengan apa ni, hibah ni. Tapi bila hujan sikit, you kata tak payahlah hujan. Bila you keluar pula kena jam, you cancel appointment. Ini tak ada kesungguhan lah. Kesungguhan ni perlu. Perlu. Maknanya dengan arti kata kerja kuat. Kerja kuat saja tidak cukup. Tidak cukup. Dia mesti dengan opti kata hard work. Tak boleh, tak cukup. Namanya work hard and work smart. Maknanya dua gandingan tu dalam dunia sekarang perlu. Work hard and work smart. Kalau tidak, you takkan berjaya. Believe me lah, you akan tertinggal juga di belakang di zaman sekarang. Dan yang keempat, untuk set tahun ni, you perlu percaya diri sendiri. Dan musuh yang pertama dalam perancangan you adalah diri you sendiri. Sebab kalau you tak dapat mengawal diri you, selalunya dirilah yang selalu mengatakan, oh, I tak boleh, orang itu boleh, orang ini boleh, I lemah, tak boleh nak bertanding dengan orang lain lebih hebat, orang lain lebih pandai, presentation dia lebih bagus, dia pergi buka booth, dia pergi badar, saya tak reti, saya tak boleh, saya malu. Maknanya, diri you sendiri untuk melawan diri you sendiri sebelum you melawan negatif-negatif yang ada sekeliling you. Banyak negatif yang ada sekeliling you. Contoh-contohnya kalau you jumpa saudara mara atau kawan yang hebat, dia tanya, you buat bisnes apa sekarang? Saya buat takafu. Allah, marilah join. Allah, dah ramai buat takafu lah. Leceh lah nak buat takafu, nak ambil exam. Itu satu-satu negatif thing yang datang meracun you. So, selepas diri you, surrounding you. Inilah yang perlu you tangani. Inilah yang perlu you perangi. So, itulah yang kita mesti orang kata kita lawan. Kita lawan. Dan tekun tadi. Kelemahan diri, you mesti tahu kat mana kelemahan you. Selalunya kita lemah bahagian mana. Kita cek balik tahun lepas apa yang membuat aku tak berjaya, kenapa? Apa sebabnya? Kalau tidak, kita tak tahu. Kita rasa kita dah best semua. Tapi kalau berbanding dengan orang yang ada di sekeliling kita, kenapa dia orang berjaya, kenapa kita tak berjaya? Selalu saya katakan, orang tu ada 24 jam satu hari, kita pun ada 24 jam satu hari juga. Allah gunakan kita masa. Dia ada 7 hari satu minggu, kita pun 7 hari satu minggu. Sama je. Dia ada 30 hari satu bulan, kita pun 30 hari satu. Tak ada lebih, tak ada. Kenapa dia berjaya, kenapa kita tidak? Mesti ada yang tak kena pada diri kita. Jangan menuding daripada sesiapa. Company ke, you punya leader ke, you punya saudara ke, you punya kawan baik. Check diri you dulu sendiri. Kenapa aku gagal? Kenapa aku tidak berjaya? Okey, bangkit balik. Jika jatuh tahun 2023 tidak berjaya, try tahun ini. Try pulihkan balik. Kenapa? Check balik tahun lepas. Apa salah? Kat mana duduk kesilapan dia? Perbetulkan balik dan goal setting you pada tahun ni. Tahun ni contohlah kata, tahun ni saya nak buat 1 million. Contoh. Kerjakan untuk 1 million. Bila 3 bulan, cek balik. Adakah boleh tercapai dengan 1 million? Kalau tak boleh, tukar lagi. Tukar lagi. Jangan rasa lemah, jangan rasa segan, jangan rasa malu. Because all in your hand. You yang set, you punya goal. Orang tak tahu goal you apa. You yang set. You kena work for it. Jadi, sebelum tu, kita kena ingat. Kenapa kita hari ni di sini? Allah, of course, Allah bagi kita bukan duit segala-galanya kita kerjakan duit. Bukan segala-galanya duit. Tapi segala-galanya memerlukan duit. Yes. Bayangkan kalau kita tak ada duit.
betapa susah kan. Jadi duit bukan segala-galanya. Duit tidak boleh beli kasih sayang. Duit tidak boleh beli masa. Duit tidak boleh beli kuasa. Jadi dengan duit, part of our life kita kena ada duit. Jadi untuk kita cari duit, bukan saja duit lah, itu yang dikatakan kita cari dunia dan akhirat. Akhirat nombor 1, dunia nombor 2. Jadi dunia kita perlukan juga. Sebab di dunia kita perlu duit. Di akhirat kita mau amal ibadat yang bekal untuk kita ke sana. Jadi dua-dua kita kena seimbang. Kalau kita tak cari duit hari ni, macam mana kita nak hidup hari ni? Jadi duit memerlukan. Contohlah, saya kata duit tak boleh buat sesuatu. Boleh ke beli masa yang terlepas tahun lepas? 2023. Boleh beli masa tu balik? Tak boleh. Ya kan? Jadi masa yang ada sekarang jangan disia-siakan, jangan dibuangkan. Kalau kita tak ada duit, kita hidup sederhana je. Sederhana pun tak apa juga kalau tak ada langsung. Tengok satu orang kaya dunia, Bill Gates, dia kata apa? Jika anda dilahirkan dalam keadaan miskin, anda kata, jika anda dilahirkan dalam keadaan miskin, anda jangan salahkan keluarga anda. Jika anda dimatikan dalam keadaan miskin, salahkanlah diri anda. Maknanya, disuruh you berusaha. Dia usaha. Bill Gates, orang terkaya dalam dunia pun kata begitu. Jadi, okey. Panjang lebar lagi ni. Jadi, kalau kita nak tengok, daripada segi di Malaysia lah kita contoh. Kalau kita tengok, mengapa orang Cina, majoriti dia kaya-kaya. Dia ada 7 sebab. Yang tu nanti kelas saya akan cerita. Kenapa orang Cina kaya-kaya. Dia ada 7 sebab. Saya dah catatkan. Kenapa dia orang kaya berbeza dengan kita. Nanti yang tu kemudian nanti. Jadi, kalaulah kita nak set pada tahun ni, kita nakkan kemajuan atas kita punya organisation, nombor 1, I'm talking about Ihtisas. Kita ada dalam Ihtisas. Kita jangan pandang lah yang lepas. Yang lepas tu lepas lah. Kita jangan menuding dari, company tak jaga, company tak buat itu, company kita salahkan management, kita salahkan board director, kita salahkan orang tu. Macam kita ni tak pernah salah. Jadi jangan peduli. Yang dah lepas. Now, kita rebranding. Rebranding meaning that kita buat cara baru. Kita tukar paradigm shift. Kita tukar cara kita berfikir. Kita tukar cara bekerja. Kita tukar segala-galanya. So, daripada rekrutmen pun kita tukar. Jangan pilih apa yang dah lepas. Jangan ingatkan lagi. Sebab yang dah lepas is lepas. Yang dah lepas is lepas. Jangan peduli. Dan untuk rakan baru ejen, saya nak ingatkan, buatlah bersungguh-sungguh. Hormati your agent dan leader, hormatilah and downline you. So saling menghormati, insyaAllah you will grow fantastic lepas ni. Jangan hiraukan apa yang ni, go all out, go all out. Jangan, saya berpesan bukan untuk tasken group dia, untuk semua yang ada dalam Ihtisas supaya kita berjaya sama-sama, kita dapat memuaskan hati pelanggan kita, memuaskan hati company kita, memuaskan hati keluarga kita. Jadi itulah peranan kita yang sebenarnya. Janganlah kita fikirkan yang negatif thing. Negatif takkan habis. Bila-bila sentiasa ada. Musuh pertama ialah diri kita sendiri. Kita lawan diri kita sendiri dan barulah negatif thing yang ada kemudian kita boleh lawan. Okey, saya bagi Cik Rosli dulu kalau ada apa yang kita santai malam ni, kita santai, kita share. Kita share. Mungkin saya tak tahu semua. Dan mungkin semua kita share. Okey, Tuan Soh, saya nak tanya, perlu tak kita perlukan rakan ataupun partner? Sebab kadang untuk kita buat kadang short sendiri kan. Buat tak ada orang tegur tak apa, kita buat je kan. Tak betul tak tidak. Tapi perlu tak kita ada partner untuk fact check kita? Fact check kita kalau kita buat salah, ditegur untuk apa semua. Silakan. Okey, terima kasih. Ini soalan pun cukup bagus. Yang sebenarnya perlu ada check and balance, perlu ada mentor. Tadi Cik Rashid ada sebut pasal mentor. Mentor is very very important for you to refer. Apa juga yang you buat, tindak tanduk you jangan macam Cik Rashid kata tadi short sendiri. You jangan ingat you betul semua. Betul. Tak ada orang perfect. Human being is not perfect. Ada je dia punya mistake. Jadi kita check and balance, kita tanya kawan kita tanya mentor kita. Make sure you get the right mentor.
your mentor will advise you. Pilih mentor yang berpengalaman, yang ada knowledge, yang penampilan. Itu yang ikut mentor. Dia tanya dia, adakah apa yang I buat ni okey? Kalau tak okey, you tegur I, then I ubahkan balik. Jadi mentor is perlu mentor di mana-mana juga. Company besar pun dia ada consultant, dia panggil consultant. Tapi kita panggil mentor. Perlu jawapan dia perlu. Okey. Okey, kalau ada siapa-siapa kat luar tu yang ingin tanyakan pada Encik Yusof, inilah peluang dia yang ada untuk tanyakan pada kita punya Sifu kita. Tanyakan pasal apakah azam betul tak awak punya target awak ke ataupun azam awak ni sekarang. Sekarang inilah peluang, gunakan peluang ni. Silakan. Kalau dari segi saya nak tanya kalau dari segi target yang terlampau tinggi lah kan. Perlu tak kita kadang-kadang kita target konon lah. Macam Cik Yusof kata kalau kita target 1 million dalam masa 3 bulan. Nak ikutkan benda tu is very impossible. Kita breakdown konon lah kita letak. Tiap bulan aku nak kumpul 5,000. Kan? Jadi benda tu is something yang logik dan boleh kita capai. Kan? Ya. Ya. Tak boleh lah kita target tinggi sangat. Sebab memang tak tercapai punya. Okey, yang sebenarnya bila you buat goal setting ataupun azam you ukur pada kemampuan you dia panggil reasonable achievable. Reasonable achievable. Dengar yang boleh dicapai, boleh diukur, boleh dicapai. Contoh, you bawa kereta kecil kereta yang kecil yang CC dia pun tak besar tapi you nak pergi Johor Bahru, you cuba lari 200 km sejam. Memang tak boleh lah. So, kalau you bawa BMW, kemungkinan 18 you boleh lari. Kalau you bawa kereta kecil, tak kira kereta kecil lah, you nak lari 2,000, tak mungkin boleh kejar time yang you set. Jadi, biarlah ukur dengan you punya kemampuan. Jangan terlalu high. Because kalau terlalu high, nanti dia become disappointed. Disappointed, you jatuh, you lemah langsung you tak boleh bangun. Jadi jangan cuba set yang begitu tinggi dan jangan cuba set terlalu rendah. Bila terlalu rendah, you tak mencabar. Jadi biar set tu kalau kemampuan you katalah dalam 100%, you set 80. Kalau kemampuan you 200, set 170. Maknanya below sikit lah, janganlah terlalu high. Bila terlalu high, bila you tak tercapai, you jadi demoralized ataupun disappointed, you lemah. You tengok dah tak boleh dah, orang lain boleh. Jadi kat situ you akan lemah. Jangan terlalu tinggi. Buat dulu. Okey. So ini soalan personal sikit Saya amat teruja dan saya tengok memang berbeza sangat. Saya nak tanya personal lah Cik Yusof. Macam mana Cik Yusof jaga kesihatan? Saya tengok macam orang muda Cik Yusof, kan? Boleh naik, boleh pergi sana, boleh pergi sini. Kira macam tak ada rasa penat. Buat je terus. Tak macam saya yang baik, saya umur 45 pun ada rasa lelah lah apa. Jadi saya nak minta tip lah apa untuk menjaga kesihatan lah sampai pada usia yang macam Cik Yusof sekarang ni. Ya. Okey, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah. Saya setakat ni kesihatan saya alhamdulillah tak ada orang kata penyakit yang demam biasalah. Penyakit yang serius tak ada. Nombor satu, saya bersyukur sangat dengan Allah bagi kurniakan saya kesihatan yang baik dan saya tak simpan stres. Saya tak simpan, kalau masalah saya tak pernah simpan dalam minda saya. Of course lah, risau, susah hati semua orang sebagai manusia bila ada masalah mesti ada orang kata try to solve problem tu. Saya tak ada simpan untuk besok. Saya cuba selesaikan sebaik mungkin. Kalau saya tak boleh pun, saya akan refer mentor tadi. Itu perlunya mentor. Mentor ni orang yang sincere, yang jujur, yang bagi pendapat. Kalau you ada masalah, you tanya dia. Sekarang ni masalah I begini. Dia try to solve. Kalau tak boleh, tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Tapi jangan simpan di dalam minda you yang membuatkan saya teringat-ingat menjadi satu orang kata virus dalam minda you. Itu yang membuat you risau dan kemungkinan you akan dapat sakit. Betul. Jadi di samping tu pula exercise lah. Then happy. Saya ni suka menyanyi. Hobi saya menyanyi. Jadi bila saya menyanyi,
hilang saya punya stres apa. Saya tak ada stres, saya tak simpan. Problem kalau saya dengan rakan jaga ejen baru pun habis di situ tu. Siapa kata dengan ejen tak ada masalah? Ada masalah. Dengan orang human ni, you deal dengan human, definitely ada masalah. Tapi how you handle the masalah? How you handle problem always sentiasa ada. Tapi macam mana cara you nak tackle masalah? Itu yang very very important. Saya tak pernah simpan. Saya akan lepaskan begitu saja. Okey, insya-Allah setakat ni tak ada apa. Terima kasih tanya tu. Okey, ini ada soalan daripada Azwani. Okey, dia tanya sebagai perunding yang baru, saya takut nak jumpa orang. Nak bercakap tu dah boleh, tapi nak mula bercakap kenalkan diri tu rasa tak sangat. Tapi macam mana nak atasi, dah cuba tapi takut. Dia macam ada macam fobia lah nak jumpa orang dan bercakap. Okey, daripada Okey. Azwani. Okey, siapa yang tanya ni? Azwani. Azwani. Okey, Azwani. Okey. Ya sebenarnya kan saya dulu pun bukan dilahir pandai. Tak ada orang lahir-lahir terus pandai. Dilahir-lahir semua merangkak daripada satu step untuk mencapai kejayaan. Azwani, you perlu nombor satu knowledge. The way you tanya, I tahu you punya self-confident level belum sampai. Self-confident level dengan ada pengetahuan, knowledge. Nombor satu knowledge. Lepas tu baru you practice. Practice you jangan terus pergi presentation. Kalau boleh bawa leader you ataupun kawan you. Bawa berdua pergi. Jadi dan bila pergi berdua ingat tak boleh dua-dua bercakap. Dia ada itu kena ada kelas tadi. Jangan dua-dua bercakap. Bila you berhadapan dengan orang, bila you ada knowledge, you punya confidence level tinggi. Bila confidence level you tinggi, you tak peduli siapa dah. Because you talk fact. Apa yang you bawa, you present kat dia, benda yang nyata. Dia tak boleh argue kata, oh ini tak betul. Because you dah tahu apa benda yang you bawa. Kalau you tak tahu, maknanya knowledge you tak ada lagi. That's why, kalau knowledge tak cukup, your confidence level memang down. Tak apa, insyaAllah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Belajar dulu, ambil knowledge, ambil pengetahuan yang bagus, belajar macam nak present, belajar macam mana nak bercakap dengan orang. Kalau nak bercakap dengan orang, dia ada kelas public speaking, tapi tak payahlah ambil itu mahal. Belajar dulu, belajar dari sendiri dulu. Itu boleh. InsyaAllah, saya doakan you boleh satu hari berjaya. Saya nak tambah sikit Okey Azwani pada saya ialah awak redah je. Orang kata ada patah Melayu, alah bisa tegal biasa. Jadi awak redah je. Lama-lama awak akan hilang awak punya rasa gementar tu. Itu daripada saya lah. Boleh juga. Itu dipanggil by practice. Itu dipanggil work hard. Ingat saya kata tadi, work hard dengan work smart. Dia ada dua. Work hard dengan work smart. Kalau you work hard je, bukan tak berhasil. Tapi kenapa you tak mau, orang kata, tingkatkan your knowledge, tingkatkan your confidence level. Maknanya hasil dia lagi lebih baik. Tapi bukan saya kata tak baik. Boleh. You retah pun boleh. Takkan orang nak halau, takkan orang nak maki you. Tapi alangkah cantiknya kalau you belajar, you ambil knowledge, pengetahuan, so your confidence level very powerful. Yes. Okey, ini ada soalan daripada Mira Kamaludin. Okey, dia tanya, saya pula nak ajak orang datang jumpa tu susah sikit. Tapi bagi tahu kawan-kawan saya jadi ejen. Mesti jawab dah ada insurans. Nak paksa nak jumpa risau, too provokatif pula. Terlampau provokatif. Jadi inilah masalahnya. Mungkin Mira kata nak ajak kawan dia kata dah ada insurans. Tapi dia nak ajak jumpa juga, dia takut macam terlampau mendesak lah. Okey, saya faham. Okey, nombor satu, pasal tu tadi bila knowledge ada, you boleh orang kata select your prospect. Pelanggan. Select, you boleh pilih yang quality. You boleh pilih orang yang berada, orang yang
mempunyai komitmen, orang yang faham tentang keperluan pelindungan, orang yang tahu apa itu perlindungan. Jadi you kena select. You jangan buang masa yang orang tidak tahu apa, yang tidak, orang kata yang tak indahkan perlindungan, yang tak peduli rumah tangga dia, yang tak peduli keluarga dia. You mesti, that's why bila you nak present satu-satu quotation, you mesti tahu. Dia kata identify your prospect. Maknanya you kenal dengan cara rambang prospek yang nak jumpa. Jangan main redah je, tak boleh. Jadi you jumpa orang ni yang tak langsung tak peduli. Bila kita kata hibah, boleh mati nanti, kata anak ada pandai tak. Orang-orang yang macam ni yang tak ada tanggungjawab, yang tak peduli tentang keluarga, tidak peduli dunia, tidak peduli apa langsung. Jadi jangan cari orang macam ni. Banyak 27 juta orang dalam Malaysia ni, orang lain. Cari orang lain. Jangan peduli orang yang negatif macam ni. Itu tadi saya kata kekuatan diri. Tadi awal saya sebut kekuatan diri, percaya diri sendiri, tahu di mana kita, tahu diri you, kelemahan diri you, tahu kemampuan diri you. Tadi awal saya dah sebut tadi kalau dia dengar. Jangan pedulikan. Cari orang lain. Cari orang lain. Banyak lagi orang yang memerlukan. Okey? Okey. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Okey, jadi pada saya lah, ini adalah satu benda yang betul-betul diperlukan lah pada semua ejen, iaitu knowledge. Okey, kalau kita inginkan, you want to sell something, you have to have the knowledge what you are selling, kan? Bila knowledge tu ada, awak jangan risaulah. Jumpa siapa pun awak boleh cerita sebab awak tak tipu. Itulah yang paling penting sekali. Saya nak pesan bagi pada RN baru pada orang-orang baru ataupun orang yang lama, you naklah commit you punya career, you punya apa yang you buat. Kalau you tak committed, you biarkan begitu saja ala kadar, believe me, you takkan pergi ke mana, you takkan berjaya. Meeting tak mau attend, ada sharing tak mau dengar, ada kelas tak peduli, bos panggil meeting tak nak, bagi briefing tak mau dengar, ala kadar je. Believe me lah, you takkan ke mana. Ada jenis ejen-ejen yang macam ni saya pernah jumpa, langsung tak peduli. Tapi bila orang terima award, bila orang terima renewal, bila orang terima commission, dia jauh berbeza dengan orang yang committed. Maknanya dia ada 3 benda yang patut kita ada dalam ini. Tahu, mahu dan mampu. Tahu, mahu dan mampu. Maknanya tahu, you mesti tahu. Maknanya knowledge tadi ada bagi tahu. You mesti tahu apakah tugas you di dalam Ihtisas ataupun TI ataupun takaful ataupun insurans. You mesti tahu apa tugas. Bila you tahu tugas you dan you pula tahu apakah komitmen you, apa yang you mesti buat. Adakah ala kadar saja? Adakah orang kata, so saya nak ambil perlindungan petang ni 100,000 untuk lindung saya. Saya berjawab, hari ni tak boleh lah, hari ni tutup kedai, you datang hari Isnin, hari ni hari Sabtu. Boleh cakap macam tu? Tak boleh kan? Jadi orang yang committed ni tanggungjawab. Dia tahu apa tanggungjawab dia. Dia tahu apa dia nak buat. Dia tahu dia rancang. Dia tahu apa dia nak recruit. Dia tahu siapa yang dia nak jumpa. Dia tahu apa presentation yang dia nak buat. Dan dia tahu posisi apa pula yang dia nak suitkan dengan orang yang dah tu. Apa polisi kita yang double-double tu ke, ataupun allowance hospital. Dia tahu apa nak present. Dan yang kedua, mahu. Tahu, mahu. Adakah you mahu berkorban masa you? Adakah you mahu tinggal family you malam pergi buat presentation kat rumah orang? Adakah you mahu pergi outstation buat takliman? Adakah you mahu pergi buka badar? Adakah you mahu dengar nasihat-nasihat leader-leader lain? Adakah you mahu dengar lembaga pengarah board director bercakap tentang kemajuan Ihtisas? You kena ada tahu, mahu. Dan adakah last sekali, adakah you mampu? Tadi mampu, ingat tak? Bila Cik Rosli tanya saya,
Adakah kita mesti set goal kita 1 million? Tak boleh kan? Because bila you set you punya target atau goal setting, biarlah boleh diukur, boleh dicapai. Reasonable, achievable. Jangan set 1 million tahun ni aku nak buat. 10 million dah. Tak menasabar. Tak menasabar. Biarlah reasonable, achievable yang boleh dicapai. Suit dengan pengetahuan dan dengan knowledge you, dengan you punya keadaan. Jangan main bantai tembak, tak boleh. Dia bukan benda main-main. Jadi saya nak ingatkan, tahu, mahu dan mampu tu mesti ada pada semua orang. Ya. Tak kira di mana, bidang apa dia, bidang insurans ke, bidang kedokteran ke, bidang pertanian, bidang usahawan, bidang restoran, apa dia buat, dia mesti ada tahu, mahu dan mampu. Kalau tak ada benda ni, believe me, you takkan ke mana. Okey, ada soalan lagi? Okey, ini daripada Rosma. Rosma, dia kata dia kerugian sebab prospek dah nak sign proposal, tapi kita yang lambat nak jumpa, lepas tu lambat ambil action, last sekali benda tu tak jadi. Kan, prospek dia nak sign proposal, tapi kita lambat take action dan lambat nak jumpa. Okey, okey. Rosmah, okey. Rosmah, yang sebenarnya ada lagi ilmu yang tak boleh saya elaborate di sini. Attitude kita mesti betul attitude. Knowledge, attitude, skill and habit. Benda ni nanti kalau ada masa you belajar dia. Knowledge, attitude, skill and habit. You punya attitude tadi. Ini yang miss ni. Attitude ni, bila you set appointment pukul 8, make sure 15 minit sebelum pukul 8 you ada. You ada. Jadi, klien ataupun prospek ataupun pelanggan, dia tunggu you buat slight mistake je, dia terus bantai you. Dia terus bantai you. Sebab you lambat lah, saya tak sign, dia kata. I nak ada satu cerita, tapi saya rasa cerita ni I nak sebut pun bersalah, tapi saya sebut juga. Ada satu orang yang terkenal lah. Orang terkenal ni dia buat appointment dengan satu developer. Developer ni seorang tycoon yang kaya raya lah. Dia buat bangunan, dia buat bangunan perumahan. Appointment dia pukul 9 dengan yang berhormat lah, saya kata yang berhormat. Bila tycoon ni sampai, lambat 15 minit. Lambat 15 minit. You listen carefully cerita ni. Bila dia sampai, yang berhormat ni reject appointment ni. Dia dah lewat. Pukul 9 dia sampai 9.15. So, apa dia kata, tycoon ni kata, I'm sorry, Tun, tersebut Tun pula. I'm sorry, I'm late 15 minutes because traffic light. Dia kata lambat sangat dan jam. Dia kata. You know this YB ataupun menteri ni kata apa? You buat rumah kan? You better stop build a house, you build highway. Faham tak? So dia reject appointment tu. You stop build a house, you build highway. Maknanya dia beri lah. Lain kali kalau nak appointment, pukul 9, datang 9, 10 minit atau 15 minit sebelum. Jadi di sini attitude or disiplin perlu. Bukan kata orang insurans, orang takkan apa juga dalam, kalau orang tak respect kita masa, Allah bagi kurniakan masa, dia tak respect masa kita, masa dia pun dia tak respect. Jadi jangan tukar paradigm shift, attitude and disiplin ubah. Nanti kalau ada masa saya akan ceritakan betapa perlunya attitude dan disiplin. Betul. Bukan dalam bidang ini, semua bidang semua bidang sebagai manusia. Maksudnya tadi sembahyang tu, azan datang, azan panggil kita, on the dot kita sembahyang kan. Takkan azan datang, azan dah sampai, kejap lagi lah, sejam lagi. Boleh ke begitu? Tak boleh kan? Tuhan dia marah, sia-siakan masa. Okey, ada lagi soalan? Tadi saya nak selitkan sikit. At least
punctuality tu actually kita boleh predict. Kita boleh tengok dekat, kan kita boleh tengok weather forecast, boleh tengok jam tak jam sebelum, before appointment tu itself, kita dah boleh predict apa. So kita take action, kena datang setengah jam awal ke, lagi Yes. 1 jam awal kan. Jadi benda tu ialah something yang you kena study, you kena build up. Sebelum buat appointment dengan orang tu, kena ada responsibility untuk tengok weather, untuk tengok jalan kat mana nak lalu, jalan jam tak jam, kat mana nak buat appointment, supaya kita biar dia Ini tunggu. yang saya sebut awal tadi, Cik Rasli, kesungguhan. Nombor 3 tadi, kesungguhan. Selepas mindset, kesungguhan. Yes. Nombor 3. That mean you are bersungguh-sungguh. When you jumpa prospek tu tahu you bersungguh-sungguh. You respect dia, you bersungguh-sungguh, you tunjuk you punya you are committed dengan you punya Appreciation. career. So ini very very important. You jangan kira orang tu tunggu kita, tak boleh. You kena, you set pukul 9, make sure 10 minit 10:09 you are there. Okay? Berapa orang kita ada dalam ni? Ada 17 orang. Ada 17 orang. Ah, ah. So, Orang Tasken ada ke ni? ada soalan silakan tanya Cik Yusof direct. Tak apa, boleh. Boleh chat ke, boleh. Okey, Cik Yusof, saya ada lagi satu soalan Silakan. pasal macam ni lah, pasal masa kita bersama dengan keluarga. Kononlah kita dah letakkan azam yang tinggi, yang betul-betul kita hard working. Tapi macam mana dengan time that you spend dengan family? Macam mana? Macam mana awak bahagikan masa untuk spend dengan family dan juga kerja? Macam mana yang paling Oh. pada saya, pada Cik Yusof lah yang kira Yes, balance yes. lah. yes. Okey. Yang sebenarnya saya dengan family memang saya ada bagi masa. Walaupun masa saya ni tak cukup, tapi selalunya nombor 1 family saya faham apa tugas saya, career saya macam mana, family saya faham. Jadi dia perlu faham saya pun perlu faham family saya. Jadi dia tahu macam mana keadaan saya, bisnes saya. Jadi dia orang dah faham je. Nombor 1, keluarga, you mesti cerita apa tugas you. Kalau dia tahu tugas you sebagai apa, insyaAllah rumah tangga akan aman. Sebab kalau dia nak pergi, orang kata contohlah malam nak buat presentation, you bagi tahu lah. Saya nak buat close case, doakan. Macam tu dia. Simple saja. Sebab you kena terangkan dengan family you apa tugas you yang sebenar. Dia akan faham. Sebagai seorang usahawan takaful atau da'i yang dipanggil, dia akan tahu. Because masa yang kita buat appointment dengan orang, bukan kita set. Prospek yang minta. Dia kata, okey, boleh tak you datang rumah I lepas maghrib dalam pukul 9? Dia minta tau. Bukan kita, tak boleh. Saya akan datang pukul 10 malam. Kita tak boleh. Kita tak boleh pilih. Tapi kita boleh suggest. Tuan, kalau saya datang awal sikit, 8:30 boleh tak? You can suggest. Tapi you tak boleh. Orang kata order dia. Tak boleh. Prospect always right. Customer pun always right. Customer ni kalau kita beli barang, kadang-kadang kita pun panggil customer. Kalau dalam insurance, dia panggil prospect. Ataupun bila dia dah ambil polisi, kita panggil policy holder. Pelanggan. Tapi ini ada soalan lagi. yang saya kena puji lah Cik Yusof. Cik Yusof sangat-sangat romantik. Kehulu ke dia Cik Yusof bawa wife Cik Yusof. Jadi memang loving couple lah Cik Yusof. Okey. Jadi tak ada masalah lah. Bila mana-mana Cik Yusof pergi pun memang berdua je kan. Hello. Saya sebenarnya saya suka tengok orang dalam ihtisas ni ataupun TI ni maju jaya, bukan dengan arti kata Tasken tak. Saya nak semua orang berjaya. Kalau semua dapat pergi umrah, semua pergi umrah. Kalau dapat semua pergi ke Turki, semua pergi Turki. Tengok baru ni kita tengok Nolela daripada agensi saya dapat pergi ke umrah baru-baru ni. Lepas tu dia dapat ke Norway. Yes. Jadi saya nak semua orang dapat pergi. Bukan kita nak agensi kita kan kita kata serumpun. Lagipun kita ni dalam takaful, kita kalimah yang sama, kiblat yang sama. Apa salah kita share? Kita share. Dalam saya cerita tadi,
ada 7 mengapa orang Cina kaya-kaya. Ha, nanti saya akan ceritakan, masanya panjang. Ada di situ corporation dia. Dia kerjasama. Kita kenapa tak boleh? Kita orang Islam yang kalimah yang sama, kiblat yang sama, agama yang sama, bangsa yang sama, kenapa tak boleh? Okey. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Okey, silakan kalau ada soalan boleh tolong tanya direct dengan Cik Yusof. Saya punya soalan lah. Cik Yusof dah build up tadi macam mana Cik Yusof cakap Puan Nurlela kan. Saya boleh Ya. boleh tak saya korek sikit lah macam mana Cik Yusof build up Puan Nurlela tu sampai dia berjaya dapat banyak achievement dan juga berjaya dapat top top producer dulu. Saya nak tahu Okey. juga. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, nombor satu, Lela ni pernah down, pernah down dah tak nak buat dah. Dah kira macam mengajuk ah. Okey, ada certain thing yang dia dah give up lah. Saya pujuk dia, saya bagi cerita, saya bagi macam mana apa dia mesti buat, kenapa dia mesti buat, untuk apa dia buat. Dia dalam hidup kita ada yang kita perlu, ada yang kita perlu. Contohlah. Kita perlu rumah, kita perlu kereta, kita financial freedom, kita perlu ni semua. Jadi dengan ada bisnes takaful dia kan, kita tak perlu modal yang banyak. Sebab kalau kita, bukan saya kata you tak buat takaful, you tak boleh kaya. Boleh. Tapi dengan kekayaan yang you dapat dengan bisnes apa? Kalau you nak buat bisnes besar-besaran, contohlah nak buat restoran, nak buka kedai hardware, nak buka McDonald, berapa million dia ada duit. Dan you pula bersaing dengan tycoon, dengan giant-giant yang besar. You bersaing nak buka supermarket, nak melawan ke. Bukan satu kerja yang mudah. Sedangkan kerja yang mudah sebagai da'i insurans, sebagai da'i takafu, kita tak boleh buat. Nak challenge yang besar-besar lagi. Saya tak kata tak boleh lah. Mungkin ada yang boleh. Tapi bukan bidang kita. Bukan bidang kita. Contohlah, saya dah 40 tahun dalam bidang insurans. Dalam bidang insurans takafu baru 2 tahun. Kalau you suruh saya pergi buat sawah bendang, saya tak boleh. You suruh saya pergi jadi arkitek, saya tak boleh. You suruh saya jadi nelayan, saya tak boleh. Tapi suruh nelayan, suruh jadi tempat saya, dia pula tak boleh. Jadi ada spesialis. Seseorang tu ada dia punya special. Jadi macam tu tak saya pandang Nolela. Nolela dia ada satu kebolehan. Bukan Nolela saja. Yang dalam agensi saya yang saya tengok, yang ada betul-betul potensial pergi jauh, Zaitun, Mas, Yes. ramai lagi lah yang boleh saya sebut potensial yang boleh pergi lebih jauh, boleh jadi MDRT macam saya dulu 3 tahun tu MDRT. Dia orang pun boleh. Tinggal lagi bila masa, bila nak buat, kat mana dia akan start, bila dia nak fokus, berapa banyak dia nak buat. Itu perlu disusun balik semula. Maknanya saya tengok Nolela memang dia ikut kita punya tunjuk ajar dan dia pun ada basic. Dan saya tengok dia ada di situ, dia ada yang saya sebut tadi, mindset, kesungguhan, kekuatan, percaya diri sendiri, tahu di mana kekuatan dan kelemahan. Dia ada 5 tadi saya sebut awal tadi. Okey, satu mindset. Mindset you kena betul. Tadi saya cerita pasal mindset. Mindset ni kalau saya cerita 2 jam dia pasal mindset you. Minda you. You kena betul. Dan kesungguhan. Kesungguhan nak tak nak buat ala kadar panggil meeting pun tak mau. Mesyuarat tak nak. Dengar pengetahuan tentang produk knowledge pun tak nak. Semua tak nak. Bila masih nak berjaya? Lepas tu kekuatan you. Tak mana kekuatan you? Kalau tak ada kekuatan, nasib tak nak pergi, malas, payahlah. Tak percaya diri sendiri, bolehkah aku buat ni? Orang lain lebih maju. Orang ni boleh dapat 25,000 bulan ni. Allah tak nak lah, boleh tak boleh lawan. You challenge diri you sendiri. That's why saya kata, musuh pertama dalam diri dalam kita, ialah kita sendiri. Kita sendiri. You have to challenge ourselves first. Then, ada surrounding you, yang negative thing ni. Okay, ada lagi? Hello, ada soalan-soalan sila. Kalau ada daripada peserta-peserta ingin bertanyakan dekat Encik Yusof, ini adalah masanya untuk bertanya. Silakan.
Cik Rasli, berapa orang ada dalam ni, Rasli? Ada 19 orang. Wow. Ramai. Takkan semua malu nak tanya ni? Tanya, silakan. Saya panggil nama Mota Kudri, Atik Afhan, Amran Abdul Rahman, Azwani, Sidi Rahman, Rosma, Oh, Cik Amran ada Orang hebat tu. Lizvani, Jamaluddin, Khairul Anwar, Encik Lan pun ada, Lin Aziz, Kak Lin, Mahani Idris, Maliki, Encik Maliki ada, Mira. Ambil contoh Maliki. Saya selalu ambil contoh Maliki. Kalau you tengok, Maliki dia selalu up dia punya prospek ataupun bila dia close case. Oi. Pada saya, itu satu pembakar semangat. Jangan you ambil negatif. Apalah Maliki nak tunjuk. Bukan. That's why saya nak bagi tahu. Jangan pandang serong, pandang negatif. Saya selalu tengok contoh Maliki. Dia kerja kuat. Knowledge dia ada. Dia pergi all out. That's why Allah bagi dia rezeki. Kita jangan kata, Maliki ni. Kita tengok, dia betapa hebat dia di sana. Di SIG, tahu tak? Di SIG tu tempat Panglima kita duduk sana. Panglima Menteri Besar Kedah. Saya panggil Panglima. Dia hebat. Di SIG itu tak. Kalau you close case di PJ, you close case di Damansara, ataupun di Ampang, saya tak heran. Maliki di Kedah. Maliki ada dalam ni. Ada. Cik Lan kata. Ada Datuk. Saya ada. Ada Datuk. Ada. Cuma line tak clear. Okey. Ikut dia, tengok dia buat tu. Challenge, lawan dia. Challenge ni jangan bukan nak berlawan ni bergaduh. Kita lawan, kita tengok dia, aku nak macam tu, tak nak macam Maliki juga. Challenge. Dahsyat, Cik Maliki. Jangan kita kata, bila dia tengok Maliki ni. Bukan. Satu pembakar semangat. Ya, betul. Injakkan paradigm shift. Jangan peduli. Ikut. Dia punya rajin dia, ya Allah. Malam pun. Di sini dia, saya sebut tadi, kekuatan. Dan di bawah tadi, tahu, mahu dan mampu. Maliki ada benda ni. Tahu, mahu dan mampu. Okey? Ada soalan lagi? Kita ada daripada Mira. Silakan. Ada soalan? Okey, ni ada. Okey, pasal pada saya nak tanya dengan Encik Yusof lah. Pada Encik Yusof lah, pada semua rakan-rakan niaga yang ada sekarang ni. Apakah yang, kalau Encik Yusof, agak-agak kita semua anak-anak Encik Yusof kan, apakah yang sepatutnya kami buat sekarang ni untuk buang sikap malas dan juga kejar kita punya target kita dan juga untuk motivasi diri kita hari-hari? Okey. Dia sempena dengan tahun baru ni, selalunya kalau kita tengok tahun baru, nak ubah, nak itu, nak ini, tapi bila sampai masa, you tak nak keluar, you tak nak buat sale, you tak nak attend kelas, you tak nak jumpa leader you tak nak jumpa rakan-rakan you. Saya dulu di company lama lah, kami komisioner lah. Saya compulsory tiap ejen ataupun rakan niaga saya, you mesti attend saya punya meeting. Yes. Sebulan sekali. Lepas tu seminggu sekali saya ada discussion. Kenapa you tak close case? Apa sebab? Postmortem balik. Jadi kalau ini tak ada kesungguhan dan kemauan, believe me, you won't be success. You won't be success. Please, tinggal je career ni. Tapi masih ada masa untuk you. Masih ada masa untuk you perbetulkan apa yang salah tahun lepas. Perbetulkan balik. Ingat, you set the new, orang kata new resolution. Untuk you pada tahun 2024. Apa yang you nak? You tahu, you sendiri yang ada. Kalau boleh, you tulis dekat situ apa you nak, letak di kamar tidur you dulu, pagi-pagi you bangun, you tengok. Supaya dapat, orang kata, idea ataupun paradigm shift you, atau injakkan paradigma you supaya dapat you tengok apa. Contoh kalau you nak beli kereta, katalah you nak BMW, ambil gambar
katalog BMW tu letak di katil you, pagi-pagi bangun tengok. I nak kereta ni. I nak kereta. Jangan bercakap tengok aja. Work for it. Dapatkan. Bila dah 3 bulan, 4 bulan check sejauh mana lagi untuk nak dapat BMW. Contoh. Jadi Kak kalau you Nordela, ada sikap tu, believe me, you will success. You will success. I banyak jumpa MDRT daripada Thailand, daripada Singapura, daripada Hong Kong. Masih ingat lagi cerita-cerita tu orang betapa dia orang set appointment dia orang set goal setting dia set apa yang dia nak, dia buat, dia ikut apa yang dia dah set. Perlu disiplin. Attitude, disiplin perlu. Tadi siapa tadi tanya tadi? Perlu disiplin, attitude, knowledge tu perlu semua. Kalau tak ada tu, dia takkan jadilah. Dia takkan jadi. Just macam tu je. Bertahun-tahun, cek balik, duduk kat situ juga. Saya nak cerita satu cerita. Ada 3 orang bekerja buat bangunan. Dulu buat bangunan, dia atur batu bata. Tahu batu bata tu? Jadi 3 orang. Bila dia tanya dengan A, cik buat bangunan ni buat apa dia kata? Dia kata saya atur batu bata untuk dapat upah, dapat duit, menyara keluarga di rumah. Anak ada 3 sekolah, isteri. Dapat duit tu, dia sara ni. Betul lah, dia kata tu, dia atur batu bata tu. Tanya yang kedua pula, Mr. B, cik buat bangunan ni untuk apa? Dia kata saya buat bangunan ni cantik-cantik, saya ukur, saya buat cantik, saya ukur, saya nak jadi mandu untuk jaga pekerja-pekerja yang atur bata buat bangunan ni. Betul juga dia jawab. Yang ketiga, tanya dia, cik kerja ni atur bata buat bangunan ni. Ya, dia kata buat bangunan, saya dah buat cantik-cantik, satu hari nanti saya nak buat bangunan saya sendiri. Jadi 3 orang tadi jawapan sama betul kan? Tapi mindset 3 tadi berbeza kan? Selepas 10 tahun, 2 orang ni masih bekerja lagi atur batu bata, dan yang A, B, C tadi, yang C tadi dah jadi orang kaya raya, dah ada bangunan sendiri. You see, you tengok mindset. Mindset tadi saya kata. Berbeza tak? Berbeza kan? Tapi jawapan 3-3 yang sama. Okay? So, dia dah berjaya dah. Because mindset dia dah ada. Dah ada kat situ. Jadi, saya nak orang di Etisas pun macam tu juga mindset di tahun baru ni. Kita set yang baru pula. Okay? Okay, ada soalan? ni kok Kak Nordela nak bercakap ke? Silakan. Assalamualaikum Cik Yusof. Waalaikumsalam. Bila keluar? Saya masih kat hospital. Oh, ya. Okey. Saya doakan semua sihat. Terima kasih, saya ucapkan tahniah lah pada Cik Yusof. Terima kasih. Ya, sebab dalam usia macam ni masih bersemangat lagi kan. Ya. Masih bersemangat. InsyaAllah lah lepas keluar hospital nanti saya akan fokus baliklah pada, memang target balik umrah itu memang nak start buat sale dah. Tapi Allah tak izinkan kan. Allah suruh rehat dulu. Saya doakan selamat balik, bertugas balik macam biasa. Saya Cik Amran ada bagi tahu saya BOD kita suruh ambil video daripada Lela kat umrah supaya untuk merangsang untuk motivation. Tengok gambar betapa saya berasa bangga you daripada Tashkent, mengharumkan nama Tashkent, dapat pergi umrah, dapat pergi Norway. Jadi satu-satunya orang Etisas. Dan lepas ni saya dah tengok Zaitun dah lepas ke Turki dan umrah, dan Muhammad Ataf, Siti Sarah, you, and then ada lagi siapa lagi saya tengok 4-5 orang yang potential ke sana lah. Dan saya ucapkan juga you all semua dah selamat lepas ni ke Melaka, dan last quarter ni semua ke Betong Thailand. Saya minta semualah. InsyaAllah. Tapi itulah kalau saya nak cerita seronoknya, KLM ni memang seronok. Sebab semua ditajuk oleh syarikat kan. Tapi kalau saya cerita cantiknya Norway, indahnya buat umrah kan, ni pengalaman pertama saya buat umrah kan. Kalau saya cerita semua memang seronok dengar.
Tapi saya harap why Ah, not kita semua nikmati pengalaman tu. Ya. Jadi saya harap tahun ni lebih ramai lah yang akan lepas pergi Turki InsyaAllah. tahniahlah pada yang dah layak. Ah, InsyaAllah kita sama-sama usaha lah. Dia baki 2 bulan setengah lagi kan. So insyaAllah saya akan cuba my best lah. Okey. Doakan saya Okey. cepat sembuh. InsyaAllah saya akan doakan. InsyaAllah, insyaAllah. Allah InsyaAllah. mudahkan Terima urusan. kasih. Okey. Terima kasih. Jadi tengok saya nak bagi tahu sedikit lagi. Kalau kita set apa yang kita hendak macam saya katakan tadi, you set you punya goal setting you uh, reasonable, achievable. Boleh diukur, boleh dicapai. Jangan you set terlampau tinggi yang you tak mampu. You tak mampu. Macam Leila buat, dia mampu pergi ke Umrah dan Norway yang dia boleh buat. Yang dia boleh buat. Jadi tak mustahil yang lain saya tengok powerful yang ada dekat Etizah ni tidak digilap, tidak diasuh secara saya tak kata tak betul lah. Mungkin dia orang ni mungkin tertinggal sikit dengan mungkin ada sedikit-sedikit yang perlu digilap lagi, maka dia orang ni akan percaya. Saya percaya satu hari nanti dengan adanya Cik Husaini dan semua yang ada kita kerjasama, kita tingkatkan, kita perkenalkan siapakah Etisas ni. Siapakah Etisas ni. Satu hari Etisas ni akan berjaya di mata orang kata masyarakat di Malaysia lah. Ya. Bukan di Malaysia orang akan kenal. Sebab apa? Dengan tenaga agensi dia yang berdedikasi. Berdedikasi. Saya harap semualah, bukan Tasken aja saya punya Tasken aja. Semua agensi lah, semua agensi. Saya nak semua berjaya. Apa salahnya kalau kita orang Melayu kita berjaya? Apa salahnya? Ya, betul. Okey, ada soalan lagi? Okey, Cik Yusof, saya masa dah pun mencuburi kita, jadi saya ingin Cik Yusof berikan kata-kata terakhir lah sebelum saya tutupkan majlis ini. Silakan Cik Yusof. Kata terakhir. Okey. Ada soalan saya nampak list tadi apa tanya tadi. Okey, kata akhir saya, you kena set balik you punya jadual atau road map you atau perjalanan career you, sama ada jangka pendek atau jangka sederhana atau jangka panjang. So you buatlah tahun ni apa you nak capai pergi Turki ke, nak sampai ada 3 bulan lagi, and then jangka sederhana 3 tahun lagi apa you nak jadi, berapa income you nak, dan 5 tahun lagi you nak jadi apa. Kalau daripada RN naik AD ke AD sampai MD lah. Jadi kalau itu you tak set, believe me lah, you akan tertinggal. You akan tertinggal. Masa yang saya katakan tadi tak boleh beli. Jika you ada wang banyak pun, masa yang dah terlepas tu you tak boleh beli. Power you tak boleh beli. Kasih sayang you tak boleh. Kalau you ada duit pun benda ni tak boleh beli. Ataupun orang kata you punya behavior, you punya disiplin, you punya attitude bukan boleh dibeli dengan wang ringgit. You sendiri yang tukar. Kalau you tak bertukar, siapa yang akan tukar you? Bila you tak bertukar, nasib dan family you pun tidak bertukar. Believe me lah, you will success one day. Thank you. Alhamdulillah. Masya Allah. Masa amat mencuburi kita. Masa tak cukup lah Cik Yusof. Kalau boleh buat 2 jam lah lain kali dengan Cik Yusof. Tak rasa sejam Betul tak rasa? Sejam ke? Okey, tak apalah. Saya ingin berterima kasih, mengucapkan terima kasih pada Cik Yusof dan juga semua para hadirin dan hadirat sekalian. Kita ucapkan terima kasih pada Cik Yusof kerana berkongsi dengan kami semua. Jadi jangan lupa ingat balik apa Cik Yusof cakap kena benda tu achievable dan measurable. Boleh kita kena letakkan kita punya target, kita kena rajin dan kena berusaha dengan lebih keras lagi pada tahun ni. InsyaAllah kita akan dapat target kita. Jadi saya ingin mengakhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih yang hadir. Ya, terima kasih. Jangan lupa isikan apa kita punya form yang
form kedatangan tu dekat CPD form tu Okey. CPD hours CPD Yes, hours. betul. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Yusof. Terima kasih semua.